Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, seperti yang korang tengok tajuk pun korang dah tahu dah kisah ni berkaitan apa. So mari aku start cerita terus pengalaman aku ni. Okay, cerita dia terjadi pada suatu ketika tu, masa tu aku dengan kawan aku nak pergi attend kenduri tau. So kenduri ni bukanlah kenduri di antara kawan aku, kenduri ni ialah kenduri kakak kepada kawan aku. Jadi yang pergi sekali, kita orang pergi satu kereta 5 orang termasuk aku. Okay, 6 orang termasuk aku. Sebab ada 2 lelaki dan 4 perempuan. Jadi yang dekat kenduri tu pula kawan aku juga, kawan lelaki, tetapi dia dekat rumah dia lah, dia tak join sekali. Jadi kita orang satu rombongan dalam satu kereta pergi ke rumah kenduri tu. So masa kita orang sampai kat kenduri tu, okey lah, tak ada apa-apa yang berlaku. Attend kenduri macam biasa, tetamu macam biasa, borak-borak dengan kawan kita orang tu and borak dengan family dia. Lepas tu kawan kita orang ni tanyalah, so alang-alang dah sampai, takkan korang nak balik terus kan? Jadi dia pun suggest lah beberapa tempat yang menarik untuk disinggah. Jadi masa tu lah kawan aku ni suggest korang tak nak pergi ke kat satu tempat air terjun ni. Dia kata tempat tu cantik. Lepas tu kita orang pun cakap lah, kita orang tak bawa baju nak mandi kan, maksudnya. So kita memang tak bawa baju untuk basah lah. Lepas tu dia cakap tak apa, pergi je, sebab kat situ korang boleh ada satu pot, dia kata boleh rendam kaki. Lepas tu ada ikan-ikan, tahu tak yang dulu macam orang kata ikan-ikan yang makan apa, buang toksik apa benda entah dalam badan kan, yang bagus untuk kesihatan tu. Jadi kami pun bersetujulah. So kawan aku yang driver ni, yang bawa kereta tu, dia pun tanyalah dekat kawan aku yang kat rumah kenduri tu, kat mana jalan dia, dekat mana, scan. So kawan aku ni pun bagilah direction. Dia kata okey, sampai kat sini nanti pergi kat sini. Untuk pengetahuan korang, kita orang 6 orang dalam kereta tu adalah kali pertama pergi kat tempat kawasan persekitaran rumah kawan kita orang tu. Kita orang bukanlah kali pertama pergi kat negeri tu, tapi dekat persekitaran tu. So kita orang tak familiar dengan tempat tu. Jadi semuanya first time and kita orang hanya berpandukan apa yang kawan kita orang tu cakap untuk pergi ke tempat tu. Habis settle lepak dengan family dia semua, kita orang pun plan lah nak pergi kat situ sebab kenduri kan tengah hari. So macam petang tu just nice lah untuk pergi lepak-lepak dekat air terjun tu untuk ambil gambar dan sebagainya. So kita orang pun bersetuju untuk pergi ke situ. Sampai kat satu simpang tu, kita orang keliru tau, sebab dekat kawasan yang nak pergi ke air terjun tu, dia ada banyak lorong-lorong kecil and then ada signboard air terjun sekian-sekian, air terjun sekian-sekian, banyak sangat. And then kawan kita orang yang drive kereta tu, dia yang fokus masa kawan aku explain tu kan. So dia je lah yang tahu, yang duduk belakang ni apatah lagi perempuan memang tak ambil pot langsung kan. So kita orang pun okey, tunggu, ni kot untuk pagi-pagi. Lepas tu kata bukan, sampailah sampailah jumpa satu lorong tu. And then kawan aku cakap, aku rasa je dah kot ni. Lepas tu dia ada signboard kecil, tapi signboard dia tulis dengan papan. And then dia punya tulisan tu dengan kapur, macam seolah-olah mungkin ada orang buat balik ikut signboard tu ke, wallahu alam. So kita orang pun masuk lah sampai kat situ. Sampai lorong masa nak berjalan ke tempat air terjun tu, memang sangat cantik. Ada tanaman pokok-pokok bunga. Lepas tu adalah beberapa macam pokok pisang dan sebagainya. Lepas tu pun sampailah dekat satu kawasan tu ada pondok guard. Jadi dekat situ kita orang macam terkejut lah, tempat ni kena bayar ke kan? Sebab kawan kita orang cakap tempat tu bebas, maksudnya macam terbuka, bukan ada orang jaga lah, just jaga untuk jaga kebersihan je, tak adalah macam kena bayar ke apa. Dia tak mention pun. Sampai kat guard tu, orang tu tahan, dia tak cakap apa-apa, dia tak minta duit apa-apa, dia just bagi pas masuk. So kita orang macam, tak kena bayar, dia bagi pas je. Okey lah, kita orang pun masuk lah ke dalam parking. Tempat tu bukanlah terlalu cantik, tempat yang air terjun tu, tetapi bersih. So sampai je kat situ, parking kereta, turun. Masa kita orang turun tu, dia macam dia ada 2 bahagian tau. Turun bawah tu memang tempat air yang tak berapa menjunam sangat. Kat atas tu memang tempat air terjun yang memang daripada atas dia turun memang nampak lah air terjun tu. Air terjun dia memang jernih. So sampai je kat situ kita dah nampak ada ikan-ikan kecil tu. So turun lah. And sebab kita orang tak bawa baju, kita orang memang tak decide untuk mandi, kita orang pun just lepak je. Dekat situ dia ada macam batu, memang lawa lah, macam air tu kan jernih. Sungai tu jernih. Lepas tu ada batu besar satu. So yang perempuan ni kita orang duduk dekat atas batu besar tu sambil rendam kaki. And then ikan tu datang gigit sikit kan. Okey, masa tengah duduk tu kita rasa macam satu suasana yang sunyi. Dan pada waktu tu lah aku macam
dah rasa tak sedap hati tau. Sebab masa tu kan, aku dah terperasan macam ada orang memerhati kita orang tau. Dia macam ni, okey, kat batu tu, aku dengan kawan-kawan aku yang 4 orang ni duduk, and 2 lelaki tu duduk dekat belah depan lah, batu satu-satu orang kan. Lepas tu, belah belakang ni, hutan juga. So, sungai, lepas tu ada tinggi sikit, dekat atas tu lagi kita orang parking kereta. Masa tu, aku rasa memang diperhatikan di sebelah sini tau. Jadi aku rasa tak sedap. Aku fikir juga kalau aku pandang, aku mesti macam terkejut ataupun aku nampak sesuatu yang boleh membuatkan aku termenung. Jadi aku tak nak benda tu terjadi sebab di antara kawan-kawan kita orang ni pun memang ada je beberapa yang tak berapa berani. Jadi aku kawal, aku tak pandang. So aku tak tahulah benda apa yang, jelmaan apa yang ada di sebelah sini. Aku pun tak tahu. Tiba-tiba kawan aku yang seorang lelaki tu, dia cakap dia nak pergi kat kereta kejap ambil barang, and then dia nak tengok apa-apa kok ada orang jual-jual. Lepas tu aku tanya kat kawan aku yang perempuan tu, kita orang kat batu, ada korang jual? Rasa macam sunyi je tadi. Ada juga kita orang nampak beberapa orang sebelum kita masuk tu, tapi kereta tak ada. Tapi masa lorong kita orang nak pergi ke sana tu, adalah bertembung dengan beberapa motor, budak-budak apa semua. Tapi kat kawasan kita orang mandi tu memang tak ada orang. Mungkin waktu tu kita orang datang terlalu awal kot, sebab biasa orang lepak kat situ kan time macam pukul 4-5 kan. Masa tu kita orang datang dalam pukul 2 lebih kot kalau tak silap aku. So terlalu awal. Jadi memang logik pun lah kalau tak ada orang kan. Masa kita orang tengah duduk-duduk tu, kita orang borak-borak, tak dan dalam 30 minit macam tu, kawan aku yang pergi kat kereta tu datang. Yang pergi kat kereta tu driver tu lah. Jadi dia turun, dia senyap je. Kita orang patut yang salah seorang daripada kawan aku yang perempuan ni, dia ngusik lah. Dia cakap, ada ke orang jual apa semua gini-gini. Balik kosong je, asal muram tu semua. Sebab sebelum kejadian tu, member aku ni, dia macam ada masalah. Dia mungkin gaduh dengan girlfriend dia ke macam mana ke. So ada krisis sikit. Mood dia tak berapa cantik masa kita orang sampai kat air terjun tu. So kawan aku ni usik lah, ingatkan dia kok ada gaduh ke apa, sebab muka dia macam serius gila. And then dia duduk balik kat batu tu. Jadi kita orang buat tak tahu lagi, rendang kaki tengah-tengah, tiba-tiba dia bercerita. Dia kata dia tahu kawasan tu. Aku mula macam terkejut sebab sebelum ni, selama kita orang kenal, dia bukan seorang yang macam tu. Maksudnya dia tak pernah cerita pun yang dia ni pernah mengalami sesuatu benda yang misteri. Sebab dia dengan 2 orang lagi kawan aku ni, dia tahu yang aku ni memang boleh nampak benda-benda tu. Biasanya masa aku cerita, dia akan excited untuk dengar. Tapi dia tak pernah cerita yang dia ni pun ada kisah ke ataupun dia boleh nampak sesuatu benda ke apa, tak ada. Dia tak pernah cerita macam tu, dan dia bukan seorang yang suka bercerita tentang benda tu. Tiba-tiba waktu kat air terjun tu, dia bercerita dengan kita orang apa terjadi dekat sungai tu. Maksudnya dia cakap, korang nak tahu tak sejarah sungai tu? So macam pelik lah kan, sebab kita orang semua first time datang kat situ. Sebab masa nak cari jalan pun dia teragak-agak. Kalau dia betul-betul tahu sejarah sungai tu, mesti daripada awal waktu kita orang nak pergi tu pun dia tak teragak-agak, dia dah tahu jalan. Tapi tiba-tiba dia bercerita. So kita orang pun layankan je lah. Aku pun macam, dia nak tipu kot, tak pernah dengar je lah kan. Dia pun ceritalah. Masa dia cerita tu, muka dia memang serius lah. Maksudnya di antara kawan aku yang lain perempuan ni, memang percayalah apa yang dia cerita tu. Dan ada yang dah start takut. Sebab dia cerita dekat air terjun tu ramai yang meninggal. Lepas tu dia kata, kau tengok tu, dekat bahagian tepi tu, kat situ pernah ada seorang budak berusia sekian-sekian meninggal pada waktu sekian-sekian, dia jatuh tergelincir batu sekian-sekian. Kau nampak tak yang berlumut tu apa semua. Dia bagi tahu exactly tau apa yang terjadi kat situ. So aku macam, wish, dahsyat dia ni. Serius lah kan, sebab aku tak nampak sesuatu yang sebegitu. Tapi dalam masa yang sama, aku tak adalah macam 100% kata dia tipu. Sebab daripada air muka dia tu, mungkin boleh jadi dia jumpa siapa-siapa kat atas tu, dia berborak, and then dia sampaikan kat kita orang kan. Aku pun macam cuba husnuzon lah. Lepas tu okay, dengar. Last kawan aku bersuara, dah lah, tak nak dengar. Apalah kau ni, kau nak cerita-cerita lah on the way balik. Kenapa cerita kita kat tempat kejadian kan? Lepas tu terus mood tu dah jadi lain. And then kita orang pun decide untuk gerak daripada tempat tu lah. Sebab kawan aku ni dah start macam risau, and then tangan dia dah start sejuk. So kita tak nak benda yang serius berlaku. Kita orang pun nak gerak lah keluar daripada air terjun tu kan. So bangun, naik sorang-sorang sebab dia macam tinggi sikit, memang makan masa sikit nak naik atas tu. Masa nak naik tu, aku memang rasa ada orang panggil aku daripada belakang. Bukan panggil biasa, dia macam cuit aku. Dan cuitan dia tu sangat kuat sampai aku macam nak terjatuh.
Aku yakin ada orang cuik kat aku tu bukan kalangan kawan aku, sebab aku yang belakang sekali. Sebab kawan aku yang seorang lagi ni dia dah macam terlalu takut, and then aku cakap tak apa, naik, aku jaga belakang. Jadi belakang aku memang tak ada orang dan kawasan tu memang tak ada orang. Tapi bagi aku macam itu normal, sebab ini kita datang kat tempat dia kan. Mungkin dia nak bagi macam hint ke yang dia wujud ke apa semua kan. So aku terus buat tak tahu. Lepas tu naik atas sampai kat kereta, nak gerak kan. Masa tu kita orang memang decide nak gerak. Masa tu lah waktu aku nak naik kereta tu, aku terpandang dekat sungai tadi tu, yang dekat tempat kawan aku cerita yang ada orang jatuh licin kat batu sebab lumut tu kan. Aku memang nampak ada orang jatuh kat situ. Tapi aku tahu itu adalah jelmaan dan itu adalah saja nak menakutkan aku, macam benda tu nak mengacau sebab dia tahu aku nampak. So aku terus macam pandang tempat lain, aku pun masuk kereta. Masa dah masuk kereta semua senyap, tak kata apa-apa. Jadi elok kita orang nak keluar daripada kawasan tu, tak jumpa jalan. Padahal waktu kita orang masuk tu, jalan dia mudah sangat. Pondok guide tu straight, corner sikit, terus dapat parking, and then sampai kat kawasan yang kita orang duduk turun tadi tu. Tapi waktu kita orang nak balik tu, pusing, nak corner balik kat jalan tu, jumpa jalan mati. 2 kali kita orang pusing kat kawasan yang sama, jumpa jalan mati. Lepas tu masa kawan aku reverse, betul-betul reverse kat belakang tu, aku pun tengoklah belakang, boleh lagi. Masa tu lah terasa macam gergung macam tu tau. Macam seolah-olah member aku ni langgar satu benda. So kawan aku yang duduk depan tu, bukan yang drive kereta tu, yang sebelah tu, dia pun turun, dia pergi tengok belakang. Dia kata tak ada apa-apa. Elok dia nak masuk balik kat kereta tu lah, aku nampak orang tua bangun daripada belakang. Macam seolah-olah jelmaan nenek kebayan tau. Dia bangun dengan, dia ada macam, dia bukan pegang kain, dia bukan pakai kain tau, tapi dia ada macam satu benda yang dia letak kat situ, macam seolah-olah macam pelepah kelapa ke apa entah, yang dia letak dekat atas kepala dia. Lepas tu aku terkejut. Aku cakap, weh ada orang ke? Lepas tu yang kawan aku kat depan tu kata, tak adalah. Jangan pelik-pelik kan. Okay, kita orang pun diam. Lepas tu semua senyap. Lepas tu member aku yang drive kereta tu, dia betul-betul duduk diam. Aku tak tahu dah dia buat apa kan. Dia betul-betul duduk diam tu, dia tak bergerak kereta, tak reverse, tak gerak apa-apa. Kita orang cakap, kenapa ni? Lepas tu yang kawan aku yang perempuan kat belakang ni, kita orang dah risau lah. Macam dia cakap, asal ni. So aku macam tenangkan dia orang, aku cakap diam je. Tak apa, kita biar lu. Lepas tu kawan aku yang sebelah driver tu, dia pun baca doa. Lepas tu tak ada dalam berapa minit dia azan. Lepas dia azan tu lah, baru member aku yang sebelah yang driver ni tersedar, and dia terus reverse balik. Lepas tu terus pusing, corner balik, baru jumpa guide depan tu. So masa jumpa kat guide depan tu, nak bagi balik lah pas yang dia bagi tu kan, guide tu kosong. Dan yang mengejutkan lagi, tempat pondok guide tu dah memang tak ada apa-apa, berusang. Dan ada palang lagi, palang kayu yang macam orang paku, seolah-olah tempat tu tak boleh masuk. Lepas tu kawan aku terkejut. Dan aku pun macam, semua orang nampak tau. Lainlah kalau aku je yang nampak. Ni semua nampak dalam kereta tu. 6 orang kita orang nampak benda tu. Yang kita orang rasa macam, benda tu. Lepas tu kawan aku pun macam, tu macam mana ni? Ke nak letak mana ni? Tadi kau rasa? Lepas tu aku cakap, tak apa, diam je. Jangan cakap apa-apa. Sebab first kita orang datang tu, kita orang memang nampak pondok guide tu memang okey. Kan aku cakap, tempat tu cantik. Tapi begitu kita orang keluar, pondok guide tu memang sangat-sangat berusang. Dia macam ada rumput-rumput kering, lepas tu ada ranting-ranting, and tingkap di belah tepi tu dah berlumut. Nak menunjukkan yang tempat tu memang dah lama orang tak masuk dan memang tak ada langsung security guard kat situ. So kita orang teruskan jalan keluar, selesai je daripada kawasan tu, maksudnya dah keluar daripada kawasan tu sebab kita orang dah nampak kereta, motor. Kita orang bersyukur sangat-sangat. And then terus gerak. Masa tu tak ada seorang pun terlintas nak tengok PAS tu tau. PAS tu masih dalam kereta. And then terus keluar on the way nak sampai kat destinasi. Bila kawan aku dah hantar masing-masing semua, aku tidur rumah kawan aku yang perempuan ni. Kita orang pun mesej dalam group. So kita orang ada group WhatsApp kan. Kita orang mesej, kita tanya peristiwa yang tadi tu macam mana apa semua. Tapi dia orang macam kata tak apa, nanti kita bincang. Esok pula lepas pada kejadian tu, kita orang lepak kat kedai mamak. Ramai-ramai 6 orang ni lah. So kita orang decide nak tanyalah kat kawan kita orang yang suggest air terjun tu. Tapi waktu tu kawan aku seorang lagi yang perempuan ni, dia macam halang. Dia kata jangan tanya lagi lah, aku tak ready lagi untuk benda ni. So kita orang pun balik lah ke rumah masing-masing. Malam yang kita orang balik daripada sungai tu, Alhamdulillah tak ada apa-apa perkara pelik. Dan aku pun tak dapat mimpi yang pelik-pelik. Lepas tu kan kita orang lepak pula esok tu, kita orang lepak kat mamak kan, ramai-ramai. Masa lepak tu balik tu pula malam tu aku mimpi ngeri. Aku mimpi kejadian dekat tempat tu. Jadi mimpi tu
aku seorang je dekat kawasan tu and tempat tu gelap sangat-sangat. Lepas tu ada orang macam panggil aku and beri salam. Lepas tu aku terus terjaga daripada mimpi. Tapi bagi aku macam itu mainan tidur lah. Lepas tu aku pun just gurau-gurau lah kat WhatsApp. Aku beritahu kat dia orang yang aku mimpi. Mungkin otak aku terlalu fikirkan kot, aku cakap macam tu kan. Lepas tu kawan aku cakap semua mimpi yang sama. Semua dapat mimpi macam tu. Tapi diorang bukanlah dapat beri salam ke apa, tapi diorang terperangkap kat kawasan tu. Yang itu aku tak tahu kebenaran dia, diorang tipu ke, nak takutkan aku juga ke, ataupun diorang saja nak tambah-tambah cerita ke, wallahu alam. Cuma waktu aku cerita macam tu, sebelum aku cerita aku mimpi lah tempat tu, aku cakap macam tu je, diorang pun kata aku pun mimpi. Tapi bila aku cerita aku mimpi dia beri salam semua, diorang punya mimpi tu version lain lah. So mimpi ni orang kata mainan tidur. So tak ada apa yang serius sangat lah waktu tu. Just borak-borak macam tu je. Jadi dah selang, benda tu dah berlaku dalam seminggu lebih lepas macam tu, barulah member aku ni WhatsApp balik setelah lama WhatsApp tu dah sepi. Jadi yang drive kereta tu, dia WhatsApp dia kata, weh korang ingat lagi tak peristiwa yang kat sungai tu? So kita cakap lah, ingat lah, apa pula tak ingat kan peristiwa tu. Okay, lepas tu dia cakap, korang ingat tak pas yang kita ambil tu? Apa dia? So dia send gambar tu ialah daun kering yang besar. Pas tu kan besar dia macam ni tau. Lebih kurang macam ni lah. Lepas tu waktu dia hantar gambar tu, daun tu pun memang macam tu. Tapi dah daun warna kering lah, daun warna coklat, dah kering, betul-betul kering. Dia ambil gambar tu and dia tunjuk. Sebabnya dia ambil gambar tu sebab dia jumpa pas tu dekat bawah seat dia tu waktu dia nak pergi car wash. So dia kata, aku dah lupa dah soal benda ni, tapi tiba-tiba waktu cuci kereta tu, orang tu keluarkan daun tu. And then dia fikir kereta dia tak pernah pun ada masuk benda-benda macam tu. And dia bukan duduk kat kawasan hutan yang boleh masuk daun kering apa semua. And kereta kawan aku ni seorang yang pembersih. Dia bukan ada benda-benda orang kata sampah-sampah. And dia kata last dia pergi dekat tempat-tempat hutan ni, air terjun tu lah. Lepas pada tu dia main kat bandar je. Jadi itulah dia pas yang kita orang pergi tu. So nak bagi tahu kat korang, apa yang kita orang lalui tu sesuatu yang misteri. Nak kata kalau aku saja yang diganggu sebab aku punya mata macam ni, tak juga, sebab 5 orang lain tu pun kejadian yang sama juga dia lalui. Dan dia orang pun nampak benda tu. Maknanya bukan gangguan tu bukan datang untuk aku sahaja. Lepas selang lama, macam nak dekat sebulan macam tu, baru kita orang tahu jawapan di mana yang kita orang pergi tu sebenarnya salah. Kawan aku maksudkan tu ialah air terjun. Memang air terjun yang orang pergi mandi, orang berkelah, dia orang tempat tu ada pondok. Maksudnya kalau orang nak makan kat situ, memang yang cantik tapi tak ada yang jaga. Maksudnya dia tak ada pondok guide ke apa semua tu, tak ada. So kawan aku yang asal tu kan, yang kat tempat kawasan dia tu kan, dia lah yang cerita. Dia kata, bukan, korang salah pergi tu. So kawan aku yang drive kereta tu lah yang cerita kat dia. Dia kata, okay, kita orang pergi kat sini, apa yang berlaku. Dia cerita semua A to Z kan dekat member kita orang tu. So member kita orang tu cakap, sebenarnya memang ada. Dia kata kawasan air terjun tu, yang jenis macam kita orang cerita, dia boleh bayang lah benda tu. Tapi dia kata, aku rasa kau dah salah jalan dah ni. Sebab air terjun tu memang dah lama tak ada. Sebab kes orang mati lemas, ramai banyak yang kes kejadian macam tu. Lepas tu kat situ juga pernah jadi pot orang isap dadah, pot orang muda-muda buat benda bukan-bukan. So kat situ tempat yang memang orang kata dah memang tempat yang teruk sampai kan terpaksa ditutup. So memang orang tak lalu dah kat situ sampai hutan-hutan dah. Jadi waktu kita orang pergi tu, aku tak tahu apa yang kita orang lalui tu. Sebab apa yang kita orang lalui tu, keenam kita orang memang nampak dan rasa benda tu. Jadi mungkin masa tu gangguan untuk kita orang sebab kita orang ni orang daripada luar yang tak tahu tentang tempat tu. Time member aku yang drive kereta tu cerita kat kawan aku yang suggest tempat itu terjun tu, dia macam tak berapa terkejut sangat sebab dia kata benda tu abang dia pernah lalui. Abang dia pernah kena lepas dah tak balik kampung lama. Satu hari tu dia balik and then dia tahu tempat tu je. Maksudnya sebelum adanya tempat air terjun lain tu, memang air terjun tu famous lah. Jadi abang dia ni memang dah biasa pergi kat air terjun tu. So dia pergi juga kat situ. Jadi dia tak tahu yang air terjun tu sebenarnya dah lama tutup dan hutan dah naik, apa semak samun semua dah. Dia pergi. So dia nampak benda yang sama. Tapi dia tak adalah kena macam sampai dapat pas apa semua. Cuma dia nampak benda-benda yang tak best lah dekat air terjun tu. And then dia balik, dia story kat family dia. So apa yang kita orang lalui ni, bila member aku yang drive kereta tu cerita kat member aku tu, dia dengar, dia gelak sikit and then dia macam terkejut juga. Lepas tu dia macam simpati kat kita orang. Tapi dia kata tak apalah, anggaplah pengalaman hidup korang kan. Lepas ni kalau tak tahu call, dia kata jangan main terjah je. Jadi itulah dia pengalaman aku, pengalaman misteri di air terjun.
Sebenarnya kalau cerita pasal air terjun ni, aku banyak pengalaman di mana aku berdepan dengan jelmaan-jelmaan yang pelik, gangguan yang pelik. Kadang-kadang aku mandi, aku macam menyelam tu, dia macam tarik. Benda-benda macam tu biasa terjadi. Tapi yang misteri yang orang kata kita pergi kat tempat tu, tapi sebenarnya tempat tak wujud. Yang macam tu, itulah salah satu cerita yang terjadi. So, nasihat aku kepada korang, kalau nak pergi mana-mana tempat yang korang first time pergi, kalau tak yakin, double confirm balik dengan orang yang suggest kat korang tu. Jangan main terjah je, sebab kalau benda tu nak usik kan, kita tak tahu sebab kita baru, kita tak kenal tempat kat sekitar kita. Tak mustahil benda tu boleh terjadi. Tambah-tambah kalau kita on the way nak pergi tu, mulut kita rancak berdosa. So, bahayalah benda tu kan. Kena hati-hati. Okay. Lepas tu, yang paling penting niat kita pergi kat tempat tu. Kadang-kadang kita terlalu seronok pun tak boleh juga. Kalau kita terlalu negatif pun tak boleh juga. So, berhati-hati dan start perjalanan kita dengan bismillah. Okay. Sampai di sini saja cerita aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.